Setelah hampir 4 bulan, semua perhimpunan ramai termasuk Majlis Perkahwinan tidak dibenarkan ekoran penularan COVID-19, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO baru-baru ini mengeluarkan satu garis panduan. Ia untuk digunakan orang ramai yang mahu mengadakan perhimpunan jika diizinkan pihak penguatkuasa. Antara lain, garis panduan itu mengesyorkan majlis keramaian tidak diadakan di kawasan tertutup, sebaliknya dilakukan di kawasan terbuka dan mengehadkan tetamu yang benar-benar diyakini sihat sahaja. Meskipun penganjuran aktiviti keramaian akan mengundang bahaya jangkitan, namun jika dilihat dari sudut lain, ia memberi faedah dengan menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesihatan mental seseorang. Ekoran itu, WHO meminta pasukan kesihatan dan pihak penganjur untuk meneliti risiko dengan mengambil pendekatan norma baru sebelum sesuatu majlis itu diadakan. Ia termasuk menyenaraikan langkah-langkah yang boleh diambil dalam semua keadaan. Antaranya, kapasiti tempat yang sesuai dengan bilangan tetamu dan melantik penyelia yang memantau pergerakan tetamu bagi memastikan SOP dipatuhi. WHO turut menasihatkan individu berisiko tinggi yang berusia lebih 65 tahun atau mempunyai masalah kesihatan supaya tidak menghadiri majlis tersebut. WHO juga mencadangkan penganjur supaya sentiasa bersiap sedia dengan menyediakan tempat pengasingan khas kepada tetamu yang kurang sihat. Sementara itu, satu gempa bumi berkekuatan 6.1 magnitude menggegarkan barat Peru petang tadi. Menurut European Mediterranean Seismological Centre EMSC, gempa pada kedalaman 144 km itu dikesan 28 km dari Bandar Lampa. Tiada amaran tsunami atau kerosakan bangunan dilaporkan setakat ini. Pawagam pandu lalu dilihat semakin popular di kalangan penduduk dunia dan terbaru Pekan Abuja turut tidak terkecuali menganjurkan persembahan teater buat penduduknya. Dilaporkan lebih 200 kenderaan memenuhi lokasi bagi menyaksikan persembahan secara langsung dari kenderaan mereka. Sebuah hotel di Vienna menjadikan lamannya sebagai pentas opera untuk menghiburkan pelancong yang masih menginap di sini. Penonton dapat menyaksikan persembahan secara langsung dengan hanya berdiri di tingkap bilik mereka. Kurma dan prune sebenar dengan kombinasi multivitamин. Bersahurlah dengan Nestem Kurma dan Prune Ramadan ini. Jadi masyarakat yang bijak, elakkan daripada panik. Jaga kebersihan dan keselamatan diri dan tanggungan anda dan ikuti langkah-langkah pencegahan yang betul daripada KKM dan WHO. Peka dengan perkembangan semasa daripada info yang betul. Elakkan penyebaran berita palsu, pastikan sahih, baru kongsi. Jadi, adalah sangat penting untuk kita sentiasa kerap membasuh tangan supaya bersih. Bawalah hand sanitizer dan juga tisu basah sentiasa bersama dengan anda. Banyakkan minum air kosong kerana ia adalah sangat penting untuk tubuh badan anda. Carilah tandas yang sentiasa dibersihkan. Pemakaian penutup mulut adalah sangat penting. Ia mampu untuk mencegah dari jangkitan dan juga penyebaran virus yang mungkin berlaku daripada anda ataupun orang lain. What's up guys? Korang buat apa tu? Pastikan jawapan korang adalah tengah duduk rumah. Ini adalah salah satu langkah untuk kita putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Sean nak pesan sikit. This is the time. Malaysia hanya akan dibenarkan bersambung selepas keputusan dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Itu tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada sesi sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB petang tadi, yang mana sukan bola sepak merupakan sukan yang dikategorikan sebagai physical contact yang boleh mengundang risiko jangkitan COVID-19 walaupun beraksi tanpa penonton. Satu, penonton. Penonton memang tak boleh lah sebab perhimpunan ramai tidak dibenarkan. Tapi yang keduanya, sukan itu sendiri ada dua kategori. Satu, sukan yang secara individu tanpa physical contact. Jogging, tidak ada physical contact. Badminton, sebelah net sebelah sana, court sebelah sini, tidak ada physical contact. Tetapi bola ini ada physical contact. Dia akan bertembung sesama mereka. Kalau mereka bermain bola, badan berpeluh dan sebagainya, pertembungan fizikal itu sangat membahaya kepada pemain-pemain tersebut. Jadi sebab itulah kita tidak membenarkan.
Walaupun saya dah sebutkan bahawa apabila PKPB ditamatkan, tidak tahu bila. Bukan 9 bulan tamat yang kita umumkan. Tambah Datuk Seri Ismail, Majlis Keselamatan Negara MKN juga akan mendapatkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berhubung situasi semasa COVID-19 sebelum Liga Malaysia dibenarkan bersambung selepas PKPB ditamatkan. Dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM boleh membuat rayuan dengan mengemukakan cadangan SOP seperti sesi latihan dan sebagainya. Datuk Seri Ismail Sabri juga turut menegaskan bahawa persatuan-persatuan negeri juga tidak diberikan kebenaran sendiri kerana setiap keputusan akan ditentukan oleh MKN. Sekiranya jika melanggar arahan ia sama sekali salah dari segi peraturan dan undang-undang di bawah Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Dalam pada itu, Badan Pengelola Liga Bola Sepak Malaysia MFL tetap meletakkan Majlis Keselamatan Negara MKN sebagai pihak yang berhak memutuskan sama ada Liga Malaysia musim ini dapat diteruskan atau tidak. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, apa yang lebih penting adalah keselamatan pemain, jurulatih dan pegawai yang terlibat dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Dalam satu surat berkeliling yang diedarkan MFL kepada Persatuan Bola Sepak Tempatan semalam, MFL juga turut mengekalkan pendirian bahawa setiap pasukan yang bertanding tidak boleh mengadakan sebarang bentuk latihan secara berpasukan, sama ada di dalam stadium, di luar atau dalam kawasan tertutup. Larangan itu juga turut membabitkan perlawanan persahabatan di antara pasukan. Jadi kita akan bersedia dengan SOP ini, ya, dan kita pun merujuk juga dengan liga-liga yang telah dibenarkan seperti Mudas 3 ataupun Korean League dan sebagainya, ya, untuk kita menjadikan panduan untuk memastikan bahawa Liga Malaysia akan sambung ini dan lancar. Di segi kelancaran liga itu penting juga. Tapi amat penting sekali ialah tentang keselamatan ataupun isu COVID-19 ini. Untuk rekod sebelum ini, Kerajaan Pusat tidak meluluskan permohonan MFL untuk menyambung semula saingan Liga Malaysia musim ini pada Ogos. Namun pada mesyuarat khas menteri-menteri yang disampaikan oleh Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, kerajaan telah bersetuju meluluskan untuk saingan Liga Malaysia bermula September nanti. Legenda badminton negara Tan Aik Mong meninggal dunia di Pusat Rawatan Subang Jaya petang tadi. Kami bagaimanapun masih mendapatkan butiran lengkap kematian pemain handalan kelahiran Pulau Pinang ini. Menurut sumber terdekat, mendiang yang berusia 70 tahun mengembuskan nafas terakhir akibat bara hati. Pada era gemilangnya, adik kepada seorang lagi pemain legenda negara, Tai Aik Huang, adalah pemain perserangan dan bergu yang tiada tandingannya. Antara kejayaan terhebatnya menjuarai perserangan All England pada tahun 1966. Beliau juga pernah mengetahui kumpulan pengurusan bakat dalam Persatuan Badminton Malaysia pada tahun 2013. Ucapan takziah buat keluarga mendiang dari kami di meja sukan. Bekas pemain bola sepak Terengganu era 90-an Muhammad Fadli Jalil, 53 tahun atau lebih dikenali sebagai Wek, kini terlantar sakit akibat masalah saraf, jangkitan kuman dan kencing manis. Wek merupakan bekas pemain pertahanan kiri yang sering muncul bersama pasukan skuad penyu dengan memakai jersey nombor 6. Muhammad Fadli Jalil yang aktif bermain futsal bersama rakan seperjuangan selepas bersara dari bola sepak pada 1997 mengakui rindu rakan sepasukannya dan turun ke gelanggang semula. Dia menyifatkan bola sepak sudah jadi darah dagingnya dan keinginan untuk bermain sentiasa ada. Kita kena saing lah. Yang bola ni maknanya kita tu darah daging kita. Saing sahabat-sahabat yang lama-lama. Tak boleh kita nak kumpul semula orang lama-lama ni. Macam inilah. Orang Terengganu ni dengan Kelantan ni orang kata tak putus asa je. Mana rapat semua. Yang macam tu lah. Kalau boleh mana negeri-negeri lain pun kita nak buat macam tu. Maknanya tak pecah. Tak pecah kita nak luka. Tengok orang lama-lama ada dah padang luka. Wek yang sebelum ini mendapat gelaran di dalam padang sebagai kereta kebal dalam kalangan pemain, peminat dan pasukan lawan berikutan corak permainannya yang keras. Pengimbau saat mula diserang masalah saraf, ia berlaku ketika bersama isteri menonton televisyen di rumahnya Januari tahun ini.
Secara tiba-tiba, kedua-dua bahunya berdenyut dan sakit yang amat sangat serta tidak boleh bergerak. Selepas lebih sebulan mendapat pelbagai rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, HSNZ, dia kemudian dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian, HUSM Kota Baru Kelantan untuk menjalani pembedahan di bahagian tulang belakang pada Februari. Ketika ini, kesihatannya semakin merosot dan memerlukan bantuan isteri untuk makan dan minum kerana masih lagi tidak dapat bergerak. Di kesempatan Aidilfitri ini, beliau memohon maaf kepada yang mengenalinya. Kami di unit sukan mendoakan supaya Wek kembali sembuh. Laporan tadi Mairi Semi Sukan malam ini, saya Hasni dan Hanim Ahmad kami teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. 5 tahun pertama, Nutrit memberi impak lebih besar berbanding genetik. Jarakkan diri anda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. 1 meter bukannya susah. Elakkan dari mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai ramai orang. Ini akan membantu anda untuk mencegah dari dijangkiti virus COVID-19. Bersatu Anak Muda Armada menggesa Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk mengadakan mesyuarat agung khas bagi menyelesaikan kemelut yang melanda parti itu. Ketua Armada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, mesyuarat itu perlu diadakan supaya masa depan parti ditentukan sendiri oleh akar umbi parti. Tambah beliau, Armada sedia merujuk kepada saluran undang-undang berhubung isu pengguguran keahlian 5 pemimpinnya. Jelasnya Bersatu mempunyai perlembagaan yang jelas bagi menangani isu seperti itu. Beliau berkata dalam rangka perlembagaan Bersatu sebelum ia didaftarkan dulu, hak untuk mempertahankan diri memang diberi keutamaan kepada setiap ahli dan pemimpinnya. Sebelum mengakhiri berita utama malam ini, kami mengalu-alukan penonton untuk berkongsi 3 perkara yang menjadi kebimbangan anda ketika negara sedang berdepan penularan COVID-19 dan pasca COVID-19. Nyatakan pendapat anda menerusi email kepada kami di news@tv3.com.my. Marilah kita sama-sama mengharungi cabaran ini. Baiklah, kami seluruh warga kerja bilik berita TV3 mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya pada esok 1 Jun. Dan bingkisan ucapan sempena kerajaan itu kami paparkan sebagai menutup berita utama. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Sresta, saya mengucapkan Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Pada semua masyarakat Dayak di Sarawak. Pada anda semua, jangan ke sana ke sini. Stay at home and be safe. Sama-sama kita membantras COVID-19. Pastikan anda semua mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada semua yang menyambut perayaan ini, terutamanya keluarga saya dan rakan-rakan saya di Kuching, Sarawak. Selamat menyambut Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang. Be safe, take care, stay at home. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Selamat Hari Gawai kepada saudara mara dan kawan-kawan yang meraihkannya, terutama di Kuching, Sarawak. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai. Agak hidup, agak kelabat. Selamat Hari Gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang, Muan Menua. Oha. Kita boleh. Bye. Selamat Hari Gawai. Selamat Hari Gawai Dayak kepada semua yang menyambut perayaan ini. Oha. Selamat Anu Gawai. Yeah. Stay safe, stay at home dan kita jaga kita.
Vivo.